Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat sambung pada malam ni kitab Minhatul Musalli. Kita berhenti pada muka surat 8. Kitab saya lah, kitab biru 18. Betul? Betul? 18 19 yang jawi 4. Muka surat 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daripada bawah. Itu yang jawi. Yang rumi saya punya muka surat 8. Yang satu lagi itu muka surat 19. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kata mengarang, kemudian katanya, maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu. Cerita apa ni? Oh, kata Imam Ghazali, undur sikit. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya, rupa je nampak macam sembahyang, tapi rohnya tak ada kan? Rupa zahirnya macam sembahyang, dan lalai ia hakikatnya yang batin. Dalam hati dalam ni semua duk lalai, tak semayang pun dalam ni, duk semayang kat luar, zahirnya je. Hakikat tak. Maksudnya hakikat dalam ni, fikiran kita, hati kita duk tempat lain. Jika semayang begitu, seperti seumpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dayang yang mati tiada roh baginya. Perumpamaan zaman dulu kan, dia hadiahkan dayang-dayang macam tu kan, hamba lah kita kata. Jadi perumpamaannya gitulah. Raja yang sangat tinggi darjatnya, raja yang mempunyai negara yang besar, tiba-tiba kita nak buat baik, kita hadiahkan dayang, hamba sahaya, kita hadiahkan dayang tapi mati. Itulah perumpamaan. Dan seumpama orang yang mentaksir, biar duduk kat situ. Jadi itulah perumpamaan orang yang sembahyang, maka dia nak menghadiahkan sembahyangnya pada Allah. Ini perumpamaan je. Allah tak perlukan sembahyang kita pun, perumpamaan. Maka sembahyang tadi tu nak dihadiahkan pada Allah. Seumpama gitu. Macam mana? Sembahyang yang tidak ada roh, sembahyang yang tak ada roh, sembahyang yang luar aja tapi dalam tak sembahyang, luar aja sembahyang, dalam tak sembahyang. Seumpama menghadiahkan dayang yang tak ada roh, maksudnya mati. Dan seumpama orang yang mentaksir ni cuai, seumpama orang yang mentaksir cuai pada mendirikan zahir sembahyang. Yang ni lagi teruk, iaitu dia cuai zahir sembahyang, dah cuai. Yang tadi zahir sembahyang okey, luar tu nampak cantik, berdiri, rukuk, sujud, bacaan semua cantik, cuma dalam tak ada. Dalam kosong, dalam tak sembahyang pun, berangan benda lain. Sembahyang macam ni perumpamaan orang sempurna tapi mati, tak ada roh. Okey, kalau lagi teruk pada tu, iaitu
Zahir pun tak sempurna. Yang tadi zahir sempurna, dalam tak ada. Ini zahir pun tak sempurna. Tengok tu. Pada mendirikan zahir, seumpama menghadiahkan kepada raja seorang yang dayang yang bukan. Dan seumpama orang mentaksir. Yang ini. Pada mendirikan zahir semayang, luar semayang pun dia tak sempurna, rukun pun tak sempurna, rukuk sujud pun tak sempurna, bacaan pun tak sempurna. Yang ni lagi teruk. Seumpama menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya. Nak hadiah, tapi hadiahkan dayang buta. Nak buat apa? Dayang yang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi hidup. Itu perumpamaan sembahyang yang zahir, luaran pun dah gagal. Yang tadi nampak macam okey sikit, luaran tu cantik, dalam yang gagal. Jadi sempurna lah. Kalau orang tu sempurna lah, cuma tak ada roh aja. Yang ini hidup, tapi tak ada mata dan tak ada anggotanya. Bila sebut anggota, tak ada tangan dan kaki. Bila sebut anggota, maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini. Dan yang dahulunya, dua-dua orang, dua-dua jenis ni melentangkan keduanya itu bagi diri melentangkan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya. Jadi konon-konon nak buat baik dengan raja, akhir sekali raja tu murka. Kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya. Macam menghina, macam menganjing ni, apa ni? Nak bagi apa ni? Dan meringankan oleh keduanya hak kerajaan. Macam tak respect pun dekat pemerintahan tu. Nak hadiah. Macam kita nak hadiah, nak bagi hadiah bagi baju buruk berluar lubang. Macam tu lah. Tu lah perumpamaan ni. Kita yang kebanyakan yang terjadi, yang minta apa, nak bagi kat mangsa banjir tu kan, baju-baju dia bagi baju buruk. Yang dah berkoyak-koyak, yang dah teruk, yang tak ada zip, dah rosak, nak bagi mangsa banjir. Itu pun dah teruk. Masa dulu-dulu lah, masa sebelum ni ada mangsa banjir, kalau kita duk pergi, kita minta siapa-siapa yang ada baju-baju apa semua untuk bagi, dan kadang-kadang untuk bagi kepada fakir dan miskin. Sediakan tempat, sediakan bekas, dia orang letak dalam tu semua yang tak boleh pakai, yang tak ada zip, yang terkoyak, yang seluar elok tapi terkoyak kat belakang bawah dia tu, semua je begitu. Itu pun dah teruk. Nak bagi orang, tiba-tiba bagi yang reject gitu, itu pun dah teruk. Ini bagi pakaian macam tu dekat raja. Lagilah, itu perumpamaan. Jadi dia kata kat sini, kemudian katanya, maka tilik olehmu akan diri kamu. Tengoklah diri sendiri. Yang kamu hadiahkan sembahyang yang kita buat selama ni kepada Tuhan kamu, jangan ada seperti itu. Jadi tujuan kita belajar sembahyang ni, lebih-lebih lagi kitab Musalli, pengarang nak ingatkan kita belajar untuk tilik diri sendiri, bukan untuk tilik orang. Itu nombor satu. Tu dia punya maksud tersirat. Belajar kita aku, dia kata, kitab Syekh Daud ni, Musalli ni, belajar kita aku untuk tilik diri sendiri, bukan tilik orang. Maksud tengok, dia tu sembahyang, dia perhati lah. Dah tahu hukum-hukum dalam kitab ni, mula duk perhati orang. Ni betul, okey ni betul, okey ni salah, duk cerita, cari salah orang. Bukan. Untuk tengok diri sendiri. Sebab tu kitab ni kitab fiqh tasawuf. Dia bukan fiqh tulen. Kan? Fiqh tulen tak gini. Dia fiqh, dia masuk tasawuf sikit. Fiqh tasawuf dia agak lembut sikit. Dan takut olehmu kemudian, dan sebab tu juga sebab dia fiqh tasawuf, tak masuk-masuk kita lagi isi dia. Duk mukadimah lagi ni. Belum masuk bab sembahyang lagi. Dan takut olehmu kemudian, maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa. Kalau bagi kat raja macam tu, kena seksa dengan raja tu. Kalau kita bagi dekat fakir miskin yang kata baju yang koyak-koyak tadi, kena maki saja je. Nak bersedekah, nak bagi, tapi Nabi suruh bagi yang paling sayang. Dia bagi yang paling dia tak sayang. Orang nak menyumpah, aku pakai-pakai tengok terkoyak sini, zip tak ada. Itu kena menyumpah dengan orang yang memerlukan. Kalau bagi kat raja, kena seksa, murka. Kalau bagi kat Allah, pemahaman lagi teruk. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah, menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya sembahyang 5 waktu. Tahu tak, sembahyang ni benda besar. Allah hadiahkan direct. Satu-satunya kewajipan syarak yang tak melalui malaikat Jibril. Semua kewajipan syarak, semua melalui Jibril. Iaitu Jibril turunkan wahyu. Ya Muhammad, puasa. Ya Muhammad, zakat. Ini tak boleh, ini boleh. Semua hukum-hukum, semua kewajipan direct, semua kewajipan daripada Jibril. Satu je kewajipan direct, iaitu sembahyang ketika Isra' dan Mi'raj. Ambil sendiri kan, yang 50 jadi 5 tu.
ambil direct daripada Allah. Maknanya sembahyang ni yang sangat besar, anugerah yang besar. Tiba-tiba buat main-main. Tu dia nak bagi tahu. Malah solat 5 waktu yang Allah anugerahkan ni, ada riwayat mengatakan subuh tu solat Nabi Adam. Maksudnya Nabi Adam diturunkan daripada syurga ke bumi. Turun-turun gelap. Hari pertama, waktu pertama gelap. Dia kata, oh macam ni dunia. Sebab dekat syurga terang benderang macam-macam ada. Turun-turun gelap. Tunggu. Gelap macam ni. Oh, gelap rupanya dunia ni. Sampai satu masa cerah. Kan maksudnya dah subuh dah tu. Dah fajar menyingsing. Dah hampir pagi lah kita kata kan. Oh, cerah. Alhamdulillah, sembahyang 2 rakaat. Itu sembahyang subuh. Sembahyang yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dan dapat dekat kita subuh. Sebagai membesarkan Nabi SAW dan membesarkan umat Nabi. Kita lah. Jadi kita tak buat main-main dengan sembahyang ni. Sedangkan itu ada sembahyang Nabi Adam. Sembahyang Zuhur ada solat Nabi Daud. Panjang cerita dia. Solat Asar adalah solat Nabi Sulaiman. Solat Maghrib adalah solat Nabi Yaqub. Solat Isya adalah solat Nabi Yunus. 5 sembahyang ni adalah sembahyang Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan Allah himpunkan 5 untuk jadi kita dapat. Sebab tu sembahyang kita 5 pahalanya, sembahyang 5 sehari tu pahala macam 50. Sebab memang asalnya 50 kan. Sebab tu dia kata Allah menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu. Menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya. Allah menghadiahkan. Free boleh dapat. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah SAW bahawa sabda ia, ma utiya abdun fid dunya khairan min an yu'dhana lahu rak'ataini yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya daripada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Nak bagi tahu besarnya. Kalau nak bandingkan semua ibadah lain, sembahyang 2 rakaat lebih daripada semua kebajikan yang lain, lebih. Sambung lagi, fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaih wa fiha turfa'u an qulubihim al hujubu wal astaru, tu alih tu bari atas tu, wal astaru wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruqu fiha al anwar wa fiha takunul munajatu wal musafatu wahya, tu bukan wahya tu wahya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wajal. Maksud dia, maka padanya hasillah khalwah ia sertanya. Khalwat dengan Allah. Tu khalwat tu kan berdua-duaan kan. Khalwah dengan Allah sembahyang ni. Sebab tu sembahyang ni tak ada yang lain, hanya dia dan Allah saja sembahyang ni. Hanya dia dan Allah saja. Khalwah tu yang pertama. Dan dapat asing ia dengan dia, dapat duduk berdua dengan Allah. Macam itulah istilah itu. Dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir. Dapat angkat hijab, bahasa lain. Dan antaranya dan Tuhannya. Terangkat hijab di antara hamba dan Allah dan Tuhannya. Dan nyatakan padanya itu segala haqaiq dan asrar. Haqaiq dan hakikat sembahyang, dan asrar, rahsia-rahsia sembahyang. Dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya, dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya, dan jernih hatinya, dan sirnya, rahsianya, dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Masya Allah. Dia bahasa tinggi ni. Bila sembahyang semua dapat tu. Dia akan jelaskan kat bawah nanti satu persatu. Dia akan jelas satu persatu kat bawah nanti. Jadi sebab itulah kata Muhammad ibnu Ali Tirmizi, bermula ialah sembahyang itu imaduddin, tiang agama. Sembahyang tu tiang agama. Ini daripada hadis ni. Yang pertama difardukan dia Allah atas segala muslimin itu sembahyang. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Ini hadis ni asalnya.
Bermula sembahyang itu imaduddin, tiang agama. Solat tu tiang agama. Siapa mendirikan, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa merobohkan, berarti dia telah merobohkan agama. Solat ni tiang agama. Kalau kita umpamakan bangunan, dia adalah tiang. Kalau tak ada tiang, runtuh. Runtuh tak ada tiang. Sebab apa ada tiang 4 ni? Tak ada tiang ni runtuh. Jadi kalau runtuh bangunan, jadi bangunan tu umpama agama. Jadi kalau tak ada tiang, runtuh bangunan. Tak semayang, runtuh agama. Runtuh agama. Dengan tak semayang, agama boleh runtuh. Pastinya lah. Dengan tak semayang, agama boleh runtuh dengan maksud, mudah tak dia nak buat perkara-perkara maksiat? Mudah kan? Kita dah bincang sebelum ni, kucing tu. Kucing patung dengan kucing yang ada roh. Jadi dengan sembahyang, dia dapat mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Sebelum ni, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Muka surat 6 tu. Sesungguhnya solat dapat mencegah. Tiba-tiba dia tak semayang, maka hilang agama je. Maka mudah dia nak buat maksiat. Dengan tak semayang, runtuh bangunan. Dengan tak ada tiang, runtuh bangunan. Dengan tak semayang, boleh runtuh agama. Dengan tak semayang, boleh runtuh institusi kekeluargaan. Boleh. Duk bergaduh, duk apa, sebab tak semayang. Kajian dia orang buat ni. Ada orang buat kajian. Berapa peratus, 70% perceraian, bila tanya, memang tak semayang. Dua-dua tak semayang. Keluarga tak semayang. Boleh runtuh institusi perkahwinan. Bila tak semayang, menyebabkan maksiat-maksiat lain yang boleh buat. Mudah untuk dibuat. Sebab tak ada pencegah. Dengan tak semayang, boleh runtuh. Stadium boleh runtuh. Tak semayang. Macam boleh tak? Macam mana? Apa kena semayang dengan stadium? Nak buat stadium, agak-agak, kalau nak untung banyak, kurang ke simen. Tapi datang pengeceknya, dia akan tahu, dia ketuk sikit, dia tahu dah simen kurang ni. Tahu? Macam mana? Orang tak semayang. Ulur betul tak? Dengan tak semayang, ada orang semayang tapi rasuah. Mana nak cari? Semayang dia problem kalau dia rasuah juga. Macam yang kita sebut sebelum ni. Sesungguhnya semayang dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Maknanya kalau orang semayang, tak rusak. Jadi boleh kita kata, dengan tak semayang, runtuh stadium. Boleh. Jauh dia pergi. Dengan tak semayang, runtuh negara pun boleh. Runtuh negara pun boleh. Dengan tak semayang. Sebab dengan tak semayang, maka macam-macam boleh buat. Macam-macam maksiat-maksiat, kekejian, semua dia boleh buat. Sebab tak semayang. Tak ada pencegah. Yang mana kalau kita tengok surah Al-Ankabut tu kan. Wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Dia tak semayang, tak dapat cegah. Semua boleh runtuh. Semua boleh runtuh. Dengan tak semayang. Bukan bangunan je runtuh. Semua boleh runtuh. Dan diistilahkan solat ni sebagai imaduddin, iaitu tiang agama. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang ni semua ada. Semua rukun Islam ada dalam sembahyang. Dalam rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah. Ada tak dalam sembahyang 2 kalimah syahadah? Ada. Ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Kemudian sembahyang memang solat sekali lah. Ada tak puasa dalam sembahyang? Ada. Dalam sembahyang dia panggil wajib imsak. Wajib ataupun tak boleh makan, tak boleh minum. Maknanya dalam sembahyang dah lah ada 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama. Dalam sembahyang juga ada puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum. Dalam sembahyang ada zakat. Ada. Allah bagi kita modal, setiap orang modal dia 24 jam. 24 jam modal. Dengan 24 jam ni buatlah apa-apa pun. Sembahyang ke apa dengan modal 24 ni. Jadi maka Allah minta suruh bayar zakat. Peruntukkan masa yang Allah bagi 24 jam tu sikit je untuk sembahyang. 5 minit untuk satu sembahyang minimum. Paling kurang tu. Lagi lebih lagi bagus. Jadi Allah memperuntukkan 24 jam dan minta suruh bayar zakat. Zakat masa dia panggil. Sikit. Kalau kita campur, paling kurang pun setengah jam je 5 sembahyang tu. Itu memang paling kurang lah. Kalau datang masjid surah dia lama lagi. Cuma paling kurang setengah jam je minta zakat daripada 24 jam. 23 jam setengah tu buat lah. Nak buat apa pun. Zakat ada. Ada tak haji? Lagilah ada. Menghadap kiblat menghadap Kaabah. Malah haji ni tujuan kita haji untuk membesarkan Allah. Maka sembahyang juga membesarkan Allah kerana mula-mula sekali Allahu Akbar. Jadi rukun Islam yang 5 ni semua ada dalam sembahyang. Semua ada dalam sembahyang.
Sedangkan zakat, tak ada sembahyang dalam zakat. Tak ada puasa dalam zakat, kan? Puasa tak ada. Puasa tu, dalam puasa tu sembahyang mana ada? Dalam puasa tu haji mana ada? Mana ada? Tapi dalam sembahyang semua ada. Sebab tu sembahyang tu tiang. Bermula sembahyang itu berhadap Allah atas segala hambanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah aku kepada aku dia panggil tawajjuh. Aku menghadapkan wajah aku kepada Allah. Kerana itu dikatakan sini, bermula sembahyang itu berhadap Allah atas segala hambanya. Berhadap, seumpama berhadap dengan Allah. Ini kita kena faham, ini adalah majazi. Ini adalah kiasan. Menghadap tu kiasan. Kiasan iaitu dekat dengan Allah. Di sisi Allah. Bermula sembahyang itu berhadap Allah atas segala hambanya. Supaya berhadap segala hambanya itu kepadanya. Tu tujuan dia. Tujuannya kita wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bila kita menghadap tu, aku hadapkan wajah aku kepada Allah. Aku hadapkan wajah aku kepada Allah. Bila kata gitu, maka Allah hadap kat dia hadap kat Allah. Ini bukan lokasi, ini bukan jihah arah tau. Jangan salah faham. Bila kita sembahyang Allah duduk kat depan, jangan macam itu. Kita sembahyang Allah duduk kat Kaabah, jangan kata gitu. Itu kena ngaji tauhid. Ini bukan ayat lokasi. Kan hadap ni kan lokasi. Hadap ni kan duduk depan. Itulah hadap. Kalau sini namanya belakang. Itu baru nama hadap. Orang tak panggil duduk sini, saya berhadap dengan kamu. Kita tak panggil itu sebab dia duduk sini. Hadap duduk depan. Itu lokasi, tempat. Ini majas ataupun kiasan saja. Kiasan saja, iaitu Allah berhadap kat kita, kita kena hadap kat Allah. Bila Allah hadap kat kita, kita hadap kat Allah, maka waktu tu mestilah dia kata rupa kehambaan. Kena rupa kehambaan menghadap tu. Bukan rupa belagak sikit, bukan, rupa hamba. Macam mana rupa hamba? Kita kena tangkap polis, kena tahan ke bukan speed trap, kena tahan kerana laju sangat ke apa ke. Macam mana kita tu? Yang mana kita memang salah lah. Macam mana? Kalau kita menghadap dengan sultan, dengan tuanku, macam mana? Mesti ada rupa kehambaan kat situ. Itu baru boleh. Kita menghadap Tok Hakim, nak keluar tu kena bangun, tunduk. Cara kita tu menghadap tu, itu baru manusia. Memang tak ada masalah untuk kita hormat, kan? Tak ada masalah. Cuma itu baru manusia. Ini dengan Allah. Jadi rupa kehambaan. Masa nak sembahyang tu pastikan dengan rupa kehambaan. Sembahyang tu dengan hamba, dengan kehambaan. Dengan keadaan. Dia nak terangkan apa maksud kehambaan. Dengan keadaannya tazallul, yakni merendahkan dirinya. Tazallulan ni merendah ataupun menghinakan diri. Lebih-lebih lagi ketika rukuk dan sujud, lagi kena rendahkan diri. Sebab tu kita rendahkan 2 kali rendah. Rendah pertama rukuk, rendah kedua sujud. Rendah kena rendah, bukan sekadar kita rukuk dan sujud. Kita rukuk, contoh kalau raja ke apa, kita tunduk kan. Tunduk kita tu kan ada rasa. Tunduk kita kan ada rasa hormat. Lebih-lebih lagi kalau sujud. Tapi sujud dengan orang tak boleh. Cuma kalaulah kita nak tunduk sikit dekat orang, kan, kadang-kadang kan orang besar lalu kan kita tunduk sikit tak apa, jangan banyak, jangan sampai tahap rukuk, haram, tak boleh. Tunduk sampai macam Jepun tu kan, Jepun sampai sini kalau sampai tak boleh, haram. Dengan manusia tak boleh tunduk. Kalau tunduk nak ambil barang apa, tak apa. Tunduk orang dengan orang dengan niat untuk memuliakan dia, tak boleh. Tahap ni, tahap sujud lagi haram ganda 2. Tahap sujud. Jadi tahap rukuk tak boleh. Tunduk sikit je. Separuh lah kot, kita kata gini. Separuh tu boleh, maksimum. Gitu je. Jadi kerana ini khas untuk Allah. Khas untuk Allah ni. Sebab tu rukuk, sujud lebih-lebih lagi. Maka ada satu cerita teringat cerita pasal rukuk ni. Ada seorang ulama zaman lama dah lah, zaman dulu. Dia hebat ulama ni. Dia banyak berbahas dengan orang-orang kafir, dengan orang Nasrani.
orang Nasrani, orang Kristian lah, banyak bahas, dan dia sentiasa menang. Sehingga kan kerajaan Rom panggil dia waktu tu untuk berdebat dengan dia punya inilah pendeta dia, dengan orang hebat dia untuk nak berdebat tentang agama. Dia panggil. Bila dia panggil, cuma dia panggil untuk berdebat, datang ke tempat dia. Lepas tu tapi ada syarat. Syaratnya kena apa, macam kalau kita kata ampun tuanku, itu kita punya cara kan, sembah patik harap dia ampun. Cara sana kena rukuk, tunduk tu rukuk dekat raja yang panggil ni. Dia tak nak, dia ulama besar, tak nak. Kau nak bahas dengan aku, kau ikut cara aku, kenapa nak ikut cara kau pula? Siap nak kena rukuk macam ni? Tak nak balik. Pembesar tu balik saja. Tapi raja tu kata tak boleh, kita kena. Sebab kalau kita dapat kalahkan dia, lepas ni lebih ramai lagi yang akan ikut agama kita Nasrani. Tak boleh, sebab boleh menang ni, sebab dia kata dia ada orang yang hebat-hebat. Boleh menang ni. Cerita separuh lah, cerita ni panjang, cerita separuh je. Akhir sekali pembesar tu datang balik. Tak apalah, engkau nak macam mana? Aku tak nak rukuk, aku tak nak. Aku nak pergi berbahas saja tentang agama. Kalau macam tu tak apalah. Tak apa. Cepat-cepat dia buat renovation dekat istana sana. Buat renovation apa? Tempat singgah sana raja dia tu. Kemudian masa nak masuk, dia buat renovation, dia buat dinding. Lepas tu dia buat macam tu. Macam pintu gitu, rendah. Nak masuk terpaksa rukuk. Cepat-cepat dia buat renovation. Cerita ni panjang ni cerita. Bila gitu, dah kena. Datang jauh-jauh. Alamak. Kalau dia masuk ke jalan tu, dia tunduk, memang jadi rukuk depan tu raja dia. Tahu tak dia buat macam mana? Dia pusing, dia masuk ke belakang. Dia masuk ke belakang, dia tunduk, dia masuk ke belakang, punggung dulu, ambil kau raja tu dapat punggung dulu. Kat situ dia dah takut. Akhir sekali bahas dia panjang. Tu bahas dia akhir sekali dia menang. Dia bahas sangat. Pertama sekali dia kata sikitlah saya cerita sebab seronok cerita ni. Banyak perbahasan dia kata, engkau ada nabi. Yalah, nabi kau nama Muhammad. Ya. Dia perang tak? Perang. Jawab ni, perang. Pernah menang tak? Pernah kalah tak? Pernah. Dia jawab. Apa benda? Kata nabi utusan Allah tapi kalah. Ya juga. Macam mana nak lawan ni? Dia cakap, alah, kalah tu biasa lah. Ada orang tu Tuhan kena salib. Tuhan kena bunuh. Lagi teruk. Dia terus bantai kot tu. Antara satu, dia ada 10 atau 12 soalan. Dia bahas balik. Apa masalahnya? Kalah menang biasa manusia kan. Pesuruh Allah je. Lagi teruk kalau Tuhan pun kena tangkap, kena salib. Tak teruk kata. Dia bahas gitu. Akhir sekali dia menang. Ada 12 soalan dia. Cerita ni agak menarik. Saya nak cerita pasal rukuk tadi. Dia tak nak rukuk, akhir sekali kau nak suruh juga Dia terbalik, punggung dulu masuk. Lagi hina dia. Jadi tunduk ni menghinakan diri pada Allah. Sujud menghinakan diri, lagi menghina pada Allah. Dan kalau kita tengok sujud dan rukuk dan sujud ni memang hina. Kejadian manusia bukan gini dan bukan gini. Kejadian manusia, kalau kita perhati kejadian manusia, kita bandingkan dengan kejadian binatang secara umum. Jangan kita ambil detail satu-satu binatang tu. Secara umum binatang. Secara umum perasan tak apa beza kita manusia dengan binatang? Dari si kejadian yang Allah cipta. Manusia dia hidup tegak tau. Kejadiannya jenis tegak. Binatang jenis apa? Menegak macam ni. Mengangkat. Mengangkat. Walaupun dia duduk ni, tapi ada masa dia akan duduk gitu juga kan? Macam beruk ke apa ke, macam beruang ke yang boleh berjalan tu, ada masa dia akan duduk juga. Sebab kejadiannya memang merangkak. Senang kata 4 kaki. 4. Kita ada 4 kaki juga, kita anggap kaki lah semua ni. Kenapa kita tak macam tu? Malah kalau kita logik akal kita, dengan besar ni tapak kaki, macam mana boleh balance? Tak boleh balance, dia kena 4 baru boleh balance. Tapi Allah bagi juga boleh balance dengan 2 kaki saja boleh balance, boleh berdiri. Yang mana kejadian yang Allah cipta kita berbanding dengan haiwan, perbezaannya kita jenis tegak, haiwan jenis merangkak. Itulah asal kejadian. Bila merangkak, kepala dan punggung tempat keluar najis itu serata sama.
Nak saya kata kalau tunduk-tunduk ni hina nak beritahu. Sama. Tempat keluar najis dengan tempat masuk dan tempat keluar sama paras. Sama paras. Kemudian bila dia nak makan, dia akan tundukkan kepala dia ambil dengan mulut. Gitu. Dia akan ambil dengan mulut. Itulah secara umumnya. Kita jangan detail. Kalau macam monyet dia ambil dengan tangan kau, itu detail sangat. Secara umum. Berapa ribu binatang. Tiba-tiba ada 2-3 binatang yang ambil dengan tangan, nak kira tak boleh kira gitu. Ribu banyak binatang yang ada, semua makan dengan mulut. Dia bukan ambil dengan tangan. Dia turun. Tengok kucing, tengok harimau, tengok apa. Masa nak makan tu dia kepala dia turunkan. Tadi ketika kejadian dia gini. Bila nak makan, dia turunkan lagi, maksudnya bawah daripada tempat keluar najis lagi. Masa nak makan. Kat situ kita dapat faham. Ada sesuatu yang hendak disampaikan kalau kita perhati, iaitu binatang ni dia tak payah fikir halal haram. Sebab dan dia hidup dia untuk makan. Sebab tempat keluar najis tu lagi tinggi daripada tempat nak masuk tu. Dia meletakkan otak lah kita kata, di bawah berbanding dengan tempat keluar najis. Sedangkan manusia tak ada kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam. Nak makan kita tak ambil dengan mulut. Malah kalau ambil dengan mulut nampak macam tak teruk nampak. Ambil dengan mulut. Tangan kau buat apa ni? Kita marah tu. Ambil dengan mulut. Nampak teruk, jijik. Jadi Allah muliakan, kita nak makan, ambil. Dahlah keadaan kita tempat keluar najis duduk tengah. Tempat masuk duduk atas. Mulia dah satu tu. Dan ambil. Makan. Bukan kepala kita yang turun. Itu beza kita dengan binatang. Bermakna otak kita duduk atas, tempat keluar najis duduk kat tengah-tengah. Maka kita ada halal haram. Kena fikir dulu sebelum masuk. Binatang tak payah fikir. Dia letak otak dia bawah daripada tempat keluar najis lagi. Nak fikir apa? Bantai ajalah. Semua dia makan. Tak kira halal haram lah. Ini siapa punya ni? Ini yang kambing duk makan ni. Ni siapa punya ni? Ini jiran punya. Dah lepas bunga je, daun hantam je. Dia mana kira halal haram? Dan dia mana ada halal haram pun? Tak ada halal haram. Tapi kita kepala ni duduk atas, fikir dulu halal haram sebelum masuk mulut. Itu perbezaan. Ada hukum hakam. Jadi kita nampak kepala ni sangat dimuliakan. Sehingga kan Allah kita duduk kat atas. Nak makan buat masuk ni. Okey. Apabila menghadap Allah, letak separas. Tu yang cerita. Dah jadi tak separas. Malah letak masa sujud tempat keluar najis lebih tinggi daripada kepala. Sedangkan kita dimuliakan asalnya. Tapi kita menghadap Allah, itulah martabat kita. Itulah martabat bila menghadap Allah, itulah martabat kita. Tempat keluar najis lebih tinggi daripada otak kita yang kita kata kita cerdik sangat. Aku cerdik, aku pandai banyak duit, pandai cari duit. Semua ni cerdik macam-macam ni. Cerdik ni. Ketika berhadap dengan Allah, tempat keluar najis lagi tinggi daripada kau punya cerdik tu. Tu. Dia punya hikmah. Falsafah dia tu. Tempat keluar najis lagi tinggi. Waktu menghadap Allah, cerdik kita jadi bodoh. Kat luar memang kita cerdik. Berapa ramai kita punya orang bawahan jadi macam hamba, jadi macam tak ada apa-apa bila menghadap Allah. Perasaan tu kena ada. Orang duduk, Tuan, kita menghadap Allah, kita kata Allah tu Tuan. Habis Tuan kita dah. Tak ada Tuan dah kita. Kita dah tak ada Tuan tu. Kalau kita faham hikmah sembahyangnya gitu, maka sembahyang kita barulah cukup. Itu baru tazallul tu. Tazallul, yakni merendahkan diri. Itu maksud merendahkan diri. Hina kita, darjat kita jatuh bila berhadapan dengan Allah. Di luar darjat kita tinggi, tak apa. Besar mana dia pun, menteri sekalipun, dia akan duduk dekat belakang punggung orang juga. Yalah, orang dah rukuk. Kalau dia duduk depan sekali, dia duduk depan sekali, belakang punggung Pak Imam. Tuan Imam, dia kena jadi imam. Barulah tak ada siapa-siapa. Ada yang boleh jadi imam? Ada orang tertentu aja. Banyaknya tak ada jadi imam pun. Gigil jadi imam. Jadi nak kena duduk belakang orang juga, walaupun tinggi macam mana. Sebab apa? Menghadap Allah dia tak ada. Tak ada kira dah. Itu tazallulan, iaitu merendah diri. Kemudian tabazzulan.
yakni menyerah diri bagi Tuhannya. Tasliman dulu. Yakni menyerah diri. Tasliman dulu. Menyerahkan diri bagi Tuhannya. Sebut tadi ya. Serahkan diri. Aku dah tak ada apa-apa ya Allah. Menghadap Engkau aku tak ada apa-apa. Serah diri. Kemudian tabazzulan. Tabazzulan yakni hina. Hina tadi ya. Ataupun surrender. Sebut dah semua ni. Surrender. Surrender tu adalah istilah dia tabazzulan. Surrender dengan Allah. Itu perang kan? Apa dia panggil? Peraturan perang tu. Angkat bendera putih, tak boleh serang dah. Maknanya mengaku kalah kan? Angkat tangan, tak boleh bunuh. Itu akta dalam peperangan. Angkat tangan. Surrender. Kita Allah surrender juga. Iaitu istilah yang dipanggil tabazzulan. Dan takhaddu'an. Yakni dengan khudu'. Dia sekali dengan takhasyu'an. Yakni khusyuk. Dia ada dua. Khusyuk dengan khudu' dia panggil. Khudu' tu takhaddu'an, khusyuk tu takhasyu'an. Sama je maksud dia. Iaitu khusyuk, takut dan gerun dalam hati. Tapi kalau khudu' luaran tu lemah, takut luaran, dan tetap tak bergerak-gerak tetap. Itu dia panggil takhaddu'an. Khusyuk dalam. Tapi kita kadang-kadang kita kata semayang tu biar khusyuk ni tergaru-garu kan. Sebenarnya khusyuk dalam. Itu dia panggil khudu'. Khusyuk dalam, khudu' luar. Luar. Tapi kita tak ada masalah lah, kita gabung kan sekali. Khusyuk tu khusyuk dan khudu'. Macam kita kata hidayah. Sedangkan taufik dan hidayah berbeza. Taufik jalan. Hidayah macam mana? Taufik tu hidayah tu petunjuk. Nampak yang benar itu benar. Nampak oh betul lah ni. Okey, nampak betul. Dia panggil nampak hidayah, dapat hidayah. Boleh buat ke? Nak kata boleh buat tak boleh buat, dia kena taufik ada tak? Taufik ada, baru boleh buat hidayah yang dia nampak tadi. Kalau tak ada taufik, nampak aja betul, bagus, betul, tapi tak boleh buat. Siapa ramai kata sembahyang, nak sembahyang tu betul, sembahyang tu bagus, sembahyang kena sembahyang bagus, sembahyang, tapi tak boleh buat. Dia hanya ada hidayah, dia tak ada taufik. Taufik tu kekuatan, minyak untuk buat. Ada orang terbalik, dia ada hidayah dia tak ada. Allah tak bagi dia hidayah. Tapi dia ada taufik. Maknanya kekuatan tu dia ada. Maka dia buat segala-gala ibadah, dia main buat aja. Tapi dia tak ada hidayah. Dengan maksud dia buat aja tanpa ilmu, tanpa apa, siap-siap salah. Ada orang sekejap-kejap baca Quran, kejap-kejap semayang. Bila cek balik rupanya semayang tak sah. Bila cek balik rupanya baca Quran tadi salah, banyak yang salah. Maka berdosa. Sebab dia ada taufik, tapi Allah tak bagi hidayah. Ada orang Allah bagi hidayah, tapi Allah tak bagi taufik. Taufik tu kekuatan, hidayah tu nampak yang baik tu baik. Nampak dah, boleh buat. Boleh buat, maka Allah bagi kita taufik dan hidayah. Tu beza taufik dan hidayah. Jadi bila kita sebut hidayah, oh dia dah terima hidayah, secara automatik taufik dan hidayah. Tapi bila sebut taufik dan hidayah, maksudnya berbeza. Sama dalam bab ni. Bila kata semayang tu biar khusyuk sikit, maksudnya khusyuk dan khudu'. Tapi kalau dia sebut khusyuk, biar semayang ni biar khusyuk dan khudu', maknanya dua perkara yang berbeza. Tu maksudnya. Sebut satu, boleh maksud dua. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah beri aku hidayah. Kan? Habis tak minta taufik. Bila sebut hidayah, automatik taufik sekali. Tu dia sekali. Tapi bila kita sebut taufik dan hidayah, maknanya kita nak minta dua perkara yang berbeza. Gitu je. Jadi dalam kitab kita bagus. Dan dia kata khusyuk dan khudu'. Maka minta Allah tetapkan hati kita dalam sembahyang, dan luaran kita juga kena tetap luaran tu tetap. Apa lagi kat situ? Takhasyu'an yakni khusyuk, tetap anggota zahir dan batin. Okay? Taraghuban. Apa ni? Gemar dan suka. Taraghub. Gemar dan suka. Maksudnya bukan dia semayang tu dia suka. Kita minta pada Allah, kita nak semayang seronoknya bukannya semayang lagi, tadi baru je maghrib nak kena isyak pula. Tu biasa dekat surau masjid tak rasa.
Sebab tu bagus kena ada kuliah. Kita antara negara yang sangat baik adatnya ada kuliah di antara maghrib dengan isyak. Ada banyak negara lain tak ada maghrib isyak. Kuliah dia lain. Mungkin pukul 10 malam ke, kuliah dia waktu duha ke, kuliah tu masuk belajar. Tapi antara tempat di Nusantara ni maghrib sampai isyak kat situ kuliah dia. Kerana apa bagusnya? Kerana sembahyang isyak tak terasa. Tak terasa susah. Cuba balik. Lepas tu datang balik. Memang tak rasa, tak ada harapan rasa. Tak ada harapan. Kalau dah balik, dah bila balik pakai baju Melayu kan, pecah baju. Tak tadi kan berkeduk pula kan, pecah baju. Kemudian apa? Petik TV ke apa? Duduk situ, duduk sini mungkin makan ke, mungkin apa ke, tiba-tiba azan dah. Tak sampai sejam dah azan. Dah isyak dah. Boleh datang balik. Allah, hai. Berat. Berat nak datang balik. Tapi kita tak terasa sebab duduk dalam kuliah. Tak terasa. Biar nak sembahyang tu dalam keadaan seronok, bukan dalam keadaan bermalas-malasan. Bukan. Seronok. Kita untuk dapat hakikat sembahyang yang sebenar. Tamalluqan. Yang ini tamalluq. Tamalluq ni rindu dendam. Rindu dendam sembahyang. Dengan maksud lepas sembahyang rindu nak sembahyang yang lain pula. Lepas sembahyang maghrib rindu nak sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak rindu nak sembahyang subuh. Dia panggil tamalluqan. Rindu dendam. Jangan jadikan sembahyang tu beban. Maka wukuf. Maka wukuf itu yakni berdiri, itu rupa tazallul. Wukuf tu maksudnya, wukuf ni waqaf. Waqaf ni maksud berhenti kan. Kan kita kata baca Quran waqaf, wasal. Wukuf tu berhenti ataupun pegun. Boleh juga. Wukuf. Jadi bila sembahyang mestilah berhenti dan pegun. Kan biasa kita duk buat tu lah. Jangan. Tu tak pegun tu. Pegun. Kalau gatal, tahan. Sehinggalah gatal tu tak hilang-hilang. Duk ingat gatal aja, dah tak ingat sembahyang lah. Duk sibuk dengan fikiran pasal gatal barulah garu. Selagi boleh tahan. Nak menguap, tahan. Jangan bagi. Nak menguap, jangan bagi. Kerana wukuf. Jadi rupa tazallul. Tazallul ni wukuf dengan maksud, wukuf tu maksud, tazallul maksud merendah diri. Maksudnya macam mana? Macam ni kot. Macam orang nak kena hukum tu, macam tu. Luaran, rupa luaran. Dan takbir itu rupa taslim. Takbir itu Allahu Akbar rupa taslim. Taslim tu adalah menyerah diri. Menyerah diri. Takbir tu ialah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah kan. 4 kali disunatkan kita mengangkat tangan 4 kali. 4 kali je. Jangan lebih. Lebih makruh, lebih silap-silap boleh membatalkan sembahyang. Makruh tu dah memang dah. 4 kali je angkat tangan. Yang pertama Allahu Akbar. Dia panggil apa? Takbir tu. Allahu Akbar. Pertama sekali surrender. Sembahyang kan? Habis kemudian nak rukuk Allah 2 kali surrender. Yang ketiga daripada rukuk nak i'tidal 3 kali surrender. 3 kali. Kemudian sujud. Duduk atau sujud jangan angkat tangan. Kalau tidak jadi Syiah. Angkat tangan ketika duduk atau sujud. Kena sujud balik, tak payah angkat tangan. Kemudian daripada sujud yang kedua tu nak naik rakaat yang kedua, tak ada angkat tangan. Tak ada kat situ. Kemudian baca Fatihah apa semua, ni rakaat kedua pula. Baca semua. Nak rukuk, adalah kan? Nak rukuk, surrender. Nak i'tidal, surrender. Sujud, terus sujud. Sujud, duduk sujud tak ada. Sujud balik tak ada. Kemudian tahiyat awal. Baca tahiyat awal, habis tahiyat awal nak bangun. Untuk rakaat yang ketiga ada surrender 1 kali lagi. 1 kali lagi surrender. Allahu Akbar. Kemudian rukuk macam tadi lah. Jadi 4 aja. Ketika takbiratul ihram, ketika nak rukuk, 2, ketika bangun daripada rukuk, ketiga ketika bangun daripada rukuk, keempat daripada tahiyat awal nak bangun. Walaupun masbuk. Dia masuk imam dah tahiyat awal, dia pun Allahu Akbar, kan terus duduk. At-tahiyatul mubarak sampai habis, imam pun bangun rakaat ketiga Allahu Akbar, dia padahal 1 rakaat pun tak dapat lagi, baru nak naik. Allahu Akbar pun angkat tangan juga masa naik tu. Mungkin dia imam dah rakaat yang kedua tahiyat, dia dapat 1 rakaat. Imam dah rakaat yang kedua, dia baru rakaat yang pertama.
Dia baru masuk lambat. Kemudian imam tahiyat awal, dia sepatutnya tak tahiyat awal sebab dia baru 1 rakaat. Tapi dah imam tahiyat awal kena ikut ikut tahiyat awal. Dia nak naik rakaat kedua baru. Imam nak naik rakaat ketiga, kan? Maka imam angkat tangan. Dia pun kena tu masuk sunat, tak wajib pun. Walaupun dia baru 1 nak naik 2. Janji lepas tahiyat awal naik sunat. Sunat angkat. Lepas tahiyat awal naik sunat angkat. Walaupun dia memang betul rakaat kedua naik ketiga, ataupun dia masbuk, ataupun macam mana sekali. Lepas tahiyat awal naik sunat angkat tangan untuk kita surrender, yang dia panggil rupa taslim. Rupa taslim. Kemudian sana'. Dan sana' ni adalah bacaan tahiyat. Sana' ni sana' dan tilawah, dua-dua dia kata. Sana' dan tilawah itu rupa tabazzul. Itu rupa tabazzulan. Apa tabazzulan? Sana' ni pujian, pujian-pujian, tanda kita hina diri. Bila kita puji Allah, maknanya kita hinakan diri kita. Itu maksud dia ketika sembahyang tadi tu. Dia panggil tilawah, itu rupa tabazzulan. Dan rukuk itu rupa takhaddu'an. Rukuk rupa takhaddu'an. Maksudnya khudu', maksudnya merendahkan diri juga. Dia sama je maksudnya, merendahkan diri. Dan sujud itu rupa takhasyu'an, khusyuk. Sujud sungguh hanya kita boleh sujud hanya dalam sembahyang dan hanya pada Allah sahaja. Tak boleh sujud selain daripada Allah. Hanya kita dibenarkan sujud dalam sembahyang mazhab Syafi'i. Luar sembahyang tak boleh sujud. Hukumnya haram sujud luar sembahyang. Dia nak sujud kena sembahyang. Nak sujud saja kena sembahyang. Bila kena sembahyang, wajib tutup aurat, wajib ada wuduk, semua-semua tu lah. Macam sembahyang. Bukan macam sembahyang, memang sembahyang. Kita tak ada yang tiba-tiba seronok dapat periksa cemerlang ke, dapat kerja ke, tiba-tiba terus sujud. Kita tak ada gitu. Mazhab Syafi'i tak gitu. Mazhab lain ada. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, dia sujud terus aja. Dia panggil sujud syukur. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh gitu. Haram, berdosa mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam mana? Kena ambil air semayang, menghadap kiblat, macam semayang lah. Lepas tu takbir, Allahu Akbar, sujud. Lepas tu duduk, bagi salam. Jadi kalau kata kita main bola apa, gol, sujud kan? Sekejap, ada wuduk tak? Ada wuduk? Tak ada wuduk, ambil wuduk dulu. Memang referee prit kena ambil wuduk, cek kiblat. Ni kiblat. Lepas tu kepala lutut, tutup lu kepala lutut, baru boleh sujud. Habis yang dorang sujud, tengok geng-geng rambut kerinting. Mazhab Maliki. Aurat dia pun beza. Kita tak boleh lah buat gitu. Janganlah kita buat gitu. Kita kan mazhab Syafi'i. Dan tak menolak lah mazhab mereka, memang boleh pun. Cuma nak bagi tahu, satu-satunya sujud hanya boleh dalam sembahyang. Luar tak boleh. Saya saja nak sujud, haram. Lebih baik sembahyang 2 rakaat, sujud puas. Tak boleh. Ataupun sujud syukur, ataupun baca Quran sampai dekat kubah tu, dia panggil ayat-ayat sajadah tu, yang biasa kita baca pagi Jumaat tu. Tapi banyak lagi, ada berapa belas, 14, 15, ada pendapat kata 16 tempat sujud, tempat gambar kubah. Baca ayat tu, paling-paling pun Iqra, ujung sekali ada kubah tu. Lepas tu sujud. Sama juga, sujud tu kena ada air sembahyang, kena takbir dulu, sujud, lepas tu duduk, bagi salam. Tak ada rukuk, tak ada apalah. Nak bagi tahu, sujud ni khas untuk Allah. Untuk makhluk tak boleh. Kalau kita sujud kerana nak membesarkan dia, silap jadi kafir. Kalau sujud kerana nak hormat gitu-gitu aja, haram, dosa besar. Sujud tu. Kan ada viral sibuk bila dalam tahun lepas tak? Dia kahwin macam mana tah? Kahwin lain-lain lah, Islam dengan ni lain, tapi masuk Islam lah. Pergi ke tempat dia, ke rumah tak tahulah suami ke isteri, tak ambil tahu sangat. Yang tahunya dia last kali dia terpaksa ikut adat. Kan adat pegang kaki, adat tu kan, adat tu dia antara adatnya ada sujud. Tak tahulah agama mana sujud. Dia pun alamak, macam ni ni adat. Yang salah seorang tu baru masuk Islam, dia pun tak tahu lagi. Follow ajalah, follow lah. Sujud lah. Adakah kafir? Tak. Sebab dia macam terpaksa, macam blur, macam tak tahu. Tapi haram pasti. Haram pasti. Sebab sujud orang, dia kena sujud dekat mak bapak tu. Sujud betul. Dia tak tahu nak buat apa dah. Sebab tu
ada ulama mengharamkan, tak bagi kahwin lelaki kafir perempuan Islam. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram, tak boleh kahwin lelaki kafir perempuan Islam. Bila kahwin maksudnya lelaki tu masuk Islam lah, tu maksud dia. Yang lelaki Islam perempuan kafir, okey, digalakkan lagi. Cari ya. Cari. Galak lagi. Tapi perempuan Islam, laki kafir sangat tidak digalakkan. Sebahagian dia kata haram, sebahagian kata boleh, tapi tidak digalakkan. Sebab biasanya perempuan tak ikut jadi laki dia. Laki dia punya bukan agama, dia jadi payah. Kena dengar cakap laki, kena patuh. Tapi laki dia baru nak belajar Islam, nak tegur lebih-lebih. Macam mana tu? Tapi pendapat muktamadnya boleh, bukan tak boleh, boleh. Dan gitu juga kalau nak kahwin dengan ahli kitab kan. Islam kan boleh kahwin dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang asal lah, yang betul, bukan yang celup. Kristian dah celup dah, yang asal, yang mungkin ada kat Mesir, mungkin ada lagi ikut, kat Yaman ada lagi ikut. Nasrani atau Yahudi yang asal, bukan yang celup. Yang celup tu lain. Ini apa, dia masuk masuk agama tu tak jadi. Ni yang asal, ahli kitab. Sama juga, Islam kena, lelaki tu kena Islam, perempuan tu ahli kitab tak apa. Perempuan tak ahli kitab. Kemudian sambung lagi. Takhaddu'an dan rupa takhasyu'an, dan julus ni duduk, itu rupa taraghuban, rupa duduk tu. Taraghub makna suka, gemar dan suka, julus duduk tu. Dan tasyahud, rupa tamalluk. Rupa tamalluk ni rindu dendam. Itu perumpamaan. Perumpamaan je ni, iaitu taraghub rupa dia, tazallul rupa berdiri. Tu rupa tu. Cuma kita tak sepatutnya kita rasa, tapi kita tak rasa pun. Rukuk takhaddu'an, sujud takhasyu'an, ada rasa gitu. Kita sambung lagi. Panjang lagi mukadimah ni, nak masuk. Panjang lagi. Baca lagi sikit lagi. Saya pun tak ada lama, ada kelas. Maka berhadap segala hamba kepada Allah. Maka berhadap hamba kepada Allah itu dengan sekaliannya, supaya sekalian zahir dan batin, supaya berhadap Allah atas mereka itu dengan tarahum, yakni kasihannya. Bila menghadap Allah, mudah-mudahan Allah kasihan belah dekat kita dengan lembut, dan berharap dan diterimanya. Harap Allah terima sembahyang kita dan hampir kepadanya, hampir kepada Allah. Dan tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini. Dan sabda Nabi SAW, bermula sembahyang itu nur, sembahyang itu nur. Dan sabdanya lagi, sentiasalah Allah berharap atas hamba dengan muka rahmatnya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya. Ini semua bahasa-bahasa kiasan. Sembahyang itu nur. Selagi seorang hamba tu sembahyang, Allah akan menurunkan rahmat selagi dia sembahyang. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan mukanya, mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Selagi dia sembahyang, selagi itulah Allah mengambil berat, boleh kita kata gitu, mendirikan mukanya, mengambil berat. Dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati orang yang kepapaan. Tu nak kaya, papa hati, papa kedana dengan sembahyang. Dan yang mempunyai daruri itu darurat, daripada ahli qulub. Maksudnya kat sini, orang yang hati yang papa sembahyang, cara dia. Malah orang-orang ahli tasawuf dia kata kat sini, suka sangat sembahyang, sangat suka sembahyang. Maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang. Maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan disukanya. Waktu tu tak ada lah sembahyang yang paling suka, yang lain semua tak ketika sembahyang tu. Dan hilanglah daripada hatinya
daripada hatinya, daripada itu akan segala yang dikasihnya lain daripada Allah. Allah, ini kita baca je lah. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala, kita baca je lah. Boleh ke kita rasa gitu? Bila kita sembahyang, tak ada dah yang lain, hilang yang lain. Ui, awak oh iyalah, sampai masa. Jadi boleh ke ketika sembahyang habis hilang yang lain? Yang biasa saya sebut lah, bila Allahu Akbar, yang lain semua kecil. Boleh? Bila Allah Maha Besar, yang lain semua kecil. Bila Allah Maha Besar, kerja kita kecil, jangan fikir kerja. Masalah keluarga, jangan fikir masalah. Masalah keuangan, tak payah fikir masalah keuangan. Sebab apa? Semua kecil kerana kita menghadap yang Maha Besar. Kalau boleh buat gitu, sembahyang dia akan khusyuk. Cuma kita, Allah, bolehkah kita buat gitu? InsyaAllah habis belajar ni, InsyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat. Mana tadi? Kita berhenti. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang. Ni payah ni. Nak suruh anak. Kita mungkin boleh sembahyang. Kita mungkin tak ada masalah untuk sembahyang. Tapi berapa orang yang kejut anak dia sembahyang? Anak, bila sebut anak, umur 7 tahun ke atas. Murus sabiyya bis-salah idza balagha 7 sinin. Wajib suruh anak tu sembahyang umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, umur 10, fadribuh, pukul. Siapa yang pukul anak? Kita akan bincangkan datang tu. Ini iklannya. Siapa yang pernah pukul anak sebab tak sembahyang? Maksud dia tak sembahyang, suruh dulu. Tak sembahyang, suruh dulu. Kalau sembahyang terus, asal nak pukul lah. Umur 7 tahun, suruh sembahyang. Tak sembahyang, pukul. Tapi ramai orang pukul anak bila anak mencuri. Anak rosakkan pasu bunga jiran, pukul. Anak buat pergi rumah orang tak ada adab, lompat sini tu, kena cubit, pukul. Anak pergi bergaduh, kita tambah. Nak jadi samsing tak kucing, main sini, kita tambah. Sedangkan semua tu Nabi tak suruh pukul. Nabi tak suruh pukul. Mencuri paling selalu kita akan pukul anak. Sedangkan mencuri adalah satu-satunya perbuatan yang tak boleh pukul anak dengan sebab mencuri. Satu je yang boleh pukul, Nabi suruh sembahyang. Tak, maksudnya tak sembahyang, tu maksudnya. Yang lain semua tak boleh pukul. Pukul rosak anak terus. Lebih-lebih anak sekarang lari rumah terus. Dulu tak. Kita tak tahu nak balik mana, kena pukul balik-balik, mengadaplah balik. Pukul-pukul. Sekarang serai pukul, tengok, hilang. Dia mesej kawan-kawan dia dalam, hilang lagi. Lagilah penting bab sembahyang ni. InsyaAllah kita akan bahas bab tu nanti. Kita duk sibuk pukul anak sebab lain, tapi kita tak pernah pukul anak sebab sembahyang. Sedangkan Nabi suruh pukul anak sebab sembahyang. Sembahyang tu tak sembahyang. Wallahu a'lam. Kita semua akan datang lah tu. Dah akan datang. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.